Batu karang. Rata-rata ramai di penduduk di Malaysia mengalami masalah batu karang. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah batu karang dengan berkesan? Jom ikuti saya cuba terangkan dengan lebih detail bagaimana cara untuk menangani masalah batu karang dengan lebih berkesan. Karang biasanya terjadi di kalangan kaum lelaki dibandingkan dengan golongan wanita. Ini kerana lelaki mempunyai hormon testosteron yang tinggi. Masalah batu karang ini jarang berlaku pada orang tua dan kanak-kanak kerana ia mempunyai hormon testosteron yang rendah. Batu karang kebiasaannya terjadi daripada tumbuhan kristal halus dan beberapa jenis kimia. Kebiasaannya kimia terdiri daripada kalsium oxalate, kalsium fosfat atau lebih dikenali sebagai asid urik, cystine dan magnesium fosfat amonia. Saiz batu karang yang halus seperti pasir boleh menjadi sebesar bola golf. Ini kerana kebanyakannya batu tumbuh membesar dalam ginjal dan dia bergerak ke bawah ke dalam saluran kencing dan ia menjadi bertambah besar. Masalah kebiasaannya akan timbul apabila batu-batu menjadi terlalu besar dan mengakibatkan gangguan kepada aliran air kencing. Keadaan ini boleh menyebabkan di mana kuman-kuman merebak. Jika tidak dirawat dengan segera, ia menyebabkan kerosakan pada ginjal. Masalah batu karang ini menyebabkan nanti akan berlaku masalah kepada saluran air kencing. Ada setengah orang yang mengalami kejadian batu karang ini hanya sekali, kemudian dia akan pulih dan tidak mengalaminya dah. Tetapi ada setengah kes batu karang ini akan berlaku berulang-ulang dan bukan penyakit berpanjangan seumur hidup. Kebiasaannya, dia terjadi pada golongan lelaki yang berumur pertengahan jika dibandingkan daripada golongan wanita. Penyakit ini kebiasaannya orang kata disebabkan oleh kerana faktor keturunan. Jenis-jenis batu karang ada 4 jenis ataupun punca batu karang. Yang pertama, batu kalsium. Ia membabitkan 2 bahan iaitu kalium dan oksalat. Batu karang yang paling lazim. Yang kedua, batu skroit. Ia sering terjadi di kalangan wanita disebabkan kerana jangkitan saluran kencing kronik oleh bakteria yang menghasilkan enzim tertentu. Enzim ini meningkatkan kandungan amonia dalam air kencing sehingga membentuk kristal steroid. Yang ketiga, batu asid urik. Batu ini terbentuk daripada asid urik, hasil sampingan daripada metabolisme protein. Yang keempat, batu sistens. Jarang berlaku. Kebiasaannya berlaku dekat ibunya ada masalah genetik yang menyebabkan buah pinggang menghasilkan lebihan asid. Tanda berlakunya batu karang. Yang pertama, kebiasaannya pedih ketika membuang air kecil, rasa loya, air kencing berbau busuk. Biasanya kesakitannya yang amat sangat akan dirasai. Ada pendarahan kebiasaannya akan berlaku sesudah batu itu keluar. Ia terjadi apabila batu karang itu beralih atau bergerak di dalam ginjal atau di dalam saluran kencing. Puncanya terjadi batu karang ni. Kebiasaannya batu karang ini terjadi kerana pertama, kita terlalu banyak mengambil makanan yang tinggi bahan kimia. Yang kedua, bahan kimia biasanya terdapat dalam organ dalaman haiwan seperti angsa, ekstrak daging, arak, makanan laut dan telur ikan. Yang ketiga, aliran saluran kencing yang tidak lawas. Yang keempat, buah pinggang gagal berfungsi secara normal. Yang kelima, dipengaruhi oleh metabolisme badan seseorang individu. Yang keenam, nanah dalam organ mengeras menyebabkan jangkitan kuman. Yang ketujuh, kurang minum air putih. Yang ke-8, jangkitan parasit ataupun cacing dalam pundi kencing. Yang ke-9, faktor cara-cara untuk mengatasi masalah batu karang. Yang pertama, anda digalakkan minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Yang kedua, elak minuman yang memanis untuk mengelakkan air kencing menjadi pekat. Yang kedua, kekurangan B6 dan potasium menyebabkan pembentukan batu karang.
Yang keempat, banyak makanan seperti ubi, kentang, bali, keledek, bunga kobis dan pisang. Yang kelima, elakkan makanan-makanan yang kaya asid oksalik seperti bayam, tomato, lobak merah, daging, strawberry, coklat, koko dan teh. Okey, yang keenam, anda perlu kurangkan bagian garam dan gula seperti jeruk, ikan masin dan koko. Yang ketujuh, banyakkan makan makanan dan sayuran dan buah-buahan yang kaya dengan serat. Yang ke-8, kurangkan pengambilan minuman yang berkafein seperti kopi, teh dan alkohol. Itu anda boleh mencuba water set Shaklee untuk mencegah batu karang. Okay, di mana dalam set ini terdapat Vivix, di mana Vivix ini ia merupakan suplemen anti radang untuk mengurangkan keradangan disebabkan oleh radikal bebas yang menyebabkan pembentukan batu karang. Suplemen anti penuaan yang terbukti boleh mengurangkan risiko penyakit B-kompleks. B-kompleks ini bersifat anti stres dan memberi tenaga, di mana ia membantu mengurangkan bahan oksalat yang membentukkan batu. Okey, yang ketiga, vitamin C. Vitamin C ini boleh meningkatkan keasidan dalam urin kerana batu karang tidak mudah terbentuk dalam urin yang berasid. Osteometric. Okey, osteometric ini perlu untuk mencukupkan jumlah kalsium dalam tubuh, di samping dapat mencegahkan tahap oksalat meningkat sekiranya pengambilan kalsium tidak mencukupi. Magnesium dalam osteometric sebagai pemangkin untuk memastikan penyerapan magnesium maksimum kalsium oleh tubuh kita. Yang kelima, alfalfa, di mana alfalfa ini bantu mengurangkan infeksi dan inflamasi yang berlakunya batu. Performance drinks. Okay, performance drink ini kandungan sitrat di dalamnya membantu mencegah batu karang, di samping mencukupkan jumlah air yang diperlukan oleh tubuh badan dalam sehari. Di mana performance drinks ini ia bebas daripada gula dan tidak berkarbonat. Okey, bagi sesiapa nak dapatkan set batu karang Shaklee ini, anda boleh hubungi saya Naini di 013 33 238 72.